العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي سيدنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Sambung pada muka surat 70 pada paragraf yang terakhir. Dan bahawasanya qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita, dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya, seperti mereka yang menajak ia akan sawah dan menanam ia padanya akan padi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetar. Sampai situ dulu. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah terlebih dahulu kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi Tuan Imam, Tuan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah. Jadi pada malam ni terlebih dahulu mari sama-sama sekali lagi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan kita hantarkan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima bacaan kita itu sebagai salah satu yang disebut sebagai nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah, kita pada malam ni sambung pada bab yang masih lagi bab yang kedua, iaitu pada membicarakan masalah khauf dan roja. Dan pada malam ini di bahagian yang kedua, iaitu bab ar-roja. Kata musannif, dan bahawasanya harap itu, ar-roja tu maknanya harap, dalam bahasa Melayu harap, bahasa Arabnya ar-roja. Menyalahi ia harap itu, ataupun ar-raja dalam bahasa Arab akan cita-cita. Maknanya sifat harap ni dia tak sama dengan sifat ataupun kita sebut dengan cita-cita. Cita-cita satu keadaan yang lain, harap satu keadaan yang lebih khusus. Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya. Yang kata harap tu, hati dia terikat dengan benda yang dia teringin untuk nak dapat sungguh-sungguh. Adapun cita-cita, kadang-kadang sambil-sambil bercakap saja, orang tanya cita-cita nak jadi apa? Nak jadi Ultraman, kalau budak-budak lah main cakap ya. Gitu. Ataupun merasa. Adapun harap lain. Harap ni dia memang nak sungguh, dia teringin sungguh, dia rasa nak capai sungguh-sungguh tu. Pada masa yang akan datang, bukanlah ni. Kalau haklah ni dia tak panggil harap dah, dia panggil suatu amal terus, yang kita buat, yang kita milik. Adapun harap, benda yang akan datang, tak ada lagi. Serta berusaha ia orang yang harap tu. Dia bukan sahaja dia harap, tapi dia ada gerak kerja. Tu dia panggil harap. Serta berusaha ia orang yang berharap itu pada sebab bagi hasilnya. Maknanya perkara yang boleh membawa kepada hasil, apa sahaja cara, maka dia akan buat. Tu dia panggil harap. Umpamanya apa? Seperti mereka yang menajak ia akan sawah. Tuan musannif ni dia dekat dengan kita. Maksud apa dekat dengan kita tu? Dia orang di kebanyakan kita ni, dia tahu masalah sawah apa semua. Sebab tu dia buat macam contoh yang macam ni, yang dekat dengan orang kampung ni lah. Kalau orang yang duduk di bandar, bila sebut sawah ni, dia tak berapa nak nampak lah sangat. Kena sebut contoh lain sama. Tapi kita cukup dengan contoh yang musannif bagi. Sebab kita duduk dekat-dekat. Kalau kita tak buat sawah pun, maknanya kita tengok hari-hari. Biasanya kita buatlah. Seperti mereka yang menajak ia mereka itu akan sawah dan menanam ia padanya pada sawah akan padi. Ni dia. Ni dia buat contoh. Yang kata harap tu, maka harap ia mereka yang menajak dan menanam tadi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetar. Pada ketika nak ambil hasil. Mengetar ni orang dulu lah. Tak ada mesin padi, tak ada. Jadi ketam. Saya sempat lah. Tuan-tuan haji lagi lah sempat. Saya sempat, alhamdulillah.
Tengok macam mana susahnya orang dulu-dulu nak dapat hasil. Jadi bila sebut sawah ni, dengan orang dulu bila belajar kitab ni, dia masuk terus dalam hati, dia nampak dekat. Yang kata sifat harap tu macam mana. Jadi dia bagi contoh macam mana yang kata sifat harap tu. Macam orang yang duk tajak di sawah, lepas tajak, lepas tu dia menggala, dia kalau hari ni dia panggil apa, pakai traktor tanah apa semua tu. Lepas tu buat badai pula last. Lepas tu dah semua sedia untuk nak ditanam, maka ditanam akan benih. Sama ada tabung ataupun tanam padi. Ni dia nak bagi kita nampak. Yang kata harap tu macam tu. Bukan kata macam tadi nak jadi apa, nak jadi polis, lepas tu tak buat apa. Ngaji tak pergi kelas, duduk universiti tak masuk kuliah, contoh. Tanya nak jadi apa, nak jadi profesor, nak jadi apa, tapi tak buat benda-benda yang boleh sampai kepada cita-cita harapan tadi. Maka itu dia bukan panggil harap. Yang kata harap, bila kata dia nak buat sesuatu macam orang yang duduk di sawah bendang ni, dia kata dia nak dapat padi. Bila nak dapat padi? Ni bulan 1 nanti. Ni dia tanam lah. Dia tajak bendang, batas bendang tu, bagi orang buat sawah ni nampaklah. Tajak semua racun, rumput. Apa tu, kalau nak buat dalam ayak, bagi ada ayak. Kalau tak mau ada ayak, nak buat kering, buang ayak. Dah nampak selesa badai apa semua, baru pergi tabur anak benih. Pergi tabur anak benih. Kalau nak tanam hari ni, dia kata panggil apa? Dia panggil apa? Pakai jentral. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun tak perasan nama apa dah, sebab kita jarang pakai lah. Apa? Tanam pakai jentral tu. Kalau dulu orang panggil cucuk kan, cucuk tanah. Upah orang tani. Jadi dia panggil itu usaha. Usaha nak apa ni? Tujuan apa usaha ni? Tujuan ni esok besar pokok tu, keluar buah, nak mengetam, nak dapat hasil. Kalau kita nak mesin padi, nak dapatkan padi dia, maka itulah dinamakan harap. Yang kata harap tu macam tu. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha. Dia pun teringin juga macam tadilah. Nak jadi apa? Nak jadi profesor, nak jadi apa? Nak jadi cikgu, nak jadi apa? Nak jadi polis. Ada keinginan, tapi tak buat apa. Nak tujuan apa? Bila ada sawah ni, nak dapat padi, tapi tak tanam padi. Tak tanam padi. Sawah ada, bendang ada. Contohlah, ni tuan-tuan, kalau tempat tuan-tuan mungkin tak nampak, tempat saya ada 2-3 sawah kosong. Tak tahu lah apa siapa. Ada lah masalah dia kot. Tapi kalau kata nak dapat padi, kena ada usaha. Kalau biar macam tu, tak naik padi. Dia kosong saja ataupun naik rumput. Begitu. Maka hak tunggu saja tu, nak dapat padi juga, nak jadi itu, nak jadi ini, tapi tak usaha, maka itu dia tak panggil harap, dia panggil cita-cita. Pasal apa tuan musannif dia cerita bahasa ni supaya kita faham. Kita faham bagaimana seorang hamba itu seperti yang disebut oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia bawa secara detail bagaimana sifat mengharap tu sangat penting. Kalau mengikut beliau, kata dia ar-raja wal khauf itu, khauf kita dah cerita panjang dah, kalau tak silap sampai 2 minggu 3 minggu. Kemudian hari ini kita menutup dengan sifat raja. Khauf dan raja, takut dan harap ni, yang kata harap ni kita
nak dapatkan sesuatu dan kita usaha. Bagi kita sebagai hamba, apa dia yang kita harap? Kita harap redha Allah. Apa lagi kita harap? Bila Allah redha, esok bila kita mati, kita tak diazab. Apa lagi kita harap? Kita harap kalau Allah nak tempatkan kita sebagai orang yang duduk di negeri akhirat, duduk dalam syurga. Kita harap gitu. Bila kita harap gitu, maka kata Ibnu Qudamah, nak sampai ke situ dia kena ada dua sifat ni. Sifat apa? Sifat khauf war raja. Karena sifat khauf dan raja ni dia umpama sayap bagi seekor burung. Kalau kita bayang seekor burung tu dia nak terbang, ada satu sayap, boleh terbang tak? Tak boleh. Begitulah seorang mukmin, dia kata dia nak balik kepada Allah. Dia kata dia ada negeri di akhirat, dia ada tempat tinggal di akhirat, nak balik ke akhirat, maka dia tak akan sampai ke tempat yang dia duk harap tu kalau tak ada sifat harap. Maksudnya yang dia cita-cita, kalau tak ada sifat harap, dia tak dapat hak cita-cita tu. Baik. Jadi bila sebut raja dan khauf, harap dan takut ni, kata Ibnu Qudamah, sifat yang mesti ada pada setiap orang yang beriman dengan Allah dan yakin ada kehidupan di negeri akhirat. Sebab nak terbang balik, kalau umpama burung nak terbang, maka dia kena ada dua sayapnya. Dia kena ada sifat khauf dan kena ada sifat ar-raja. Macam mana penting sifat ar-raja? Bila kita faham tadi, ar-raja dia kena harapan untuk nak dapat syurga, nak dapat redha Allah, kena usaha. Tengok Ibnu Qudamah, dia bagi satu kiasan yang agak mendalam sikit. Macam mana? Dia kata kita buat kiasan sifat raja seorang hamba kepada Allah, harap kepada Allah. Kita harap apa? Harap Allah bagi ampun. Manusia ni bila dia balik kepada Allah esok, bila di negeri padang mahsyar esok, negeri akhirat esok, mula sekali lepas kita bangun daripada kubur, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Pada waktu tu, bukan waktu tu lah, dalam kubur lagi manusia dah mengharapkan keampunan dah. Kita semua nak Allah Ta'ala ampun supaya tak diazab dalam kubur. Tapi yang lebih dahsyat ketika di mahsyar, ketika Allah Ta'ala mengadili sendiri, masa tu semua hamba mengharapkan Allah bagi ampun. Baik, bila mengharapkan Allah bagi ampun, kata Ibnu Qudamah, dia buat satu kiasan. Orang yang disebut hamba yang nak harap ampun Allah ni, dia umpama orang yang menanam. Macam tadilah yang musannif bagi tahu tentang gambaran maksud ar-raja tu ataupun mengharap tu. Dia adalah umpama orang yang menanam. Maka tiap-tiap orang yang tanam, dia nak cari tanah yang baik. Tuan-tuan, kalau tanah sawah ni dia tak boleh mengeluarkan hasil ataupun tak boleh menghidupkan pokok, kita tabung lah, tak keluar. Tabung habis gundi, tunggu 2-3 minggu tak keluar. Ni umpama tanah yang gersang, kita sebut tanah yang tidak subur. Maka orang yang nak menanam ni, dia kena cari tanah yang baik. Habis tu nak cari macam mana? Tanah aku hak tu, maka bukan boleh duk pi ubah tanah sini. Hari ni kita ada teknologi. Apa dia teknologi kita? Boleh diperbaiki tanah tu. Dengan ada dia punya sistem-sistem dia tabuk, kapuk lah, bagi garam mineral lah, maka tanah tu kembali hidup dan subur.
Maka kita usahalah. Kata Ibnu Qudamah, orang yang nak bercucuk tanam ni dia kena buat macam tu lah. Jadikan tanah yang dia nak bercucuk tanam tadi, jadikan tanah yang subur. Maka bila dah ada tanah tu subur, seperti yang disebut oleh musannaf dalam kitab Penawar Bagi Hati tadi, kita pun mula bajak gitu gini, dah sedia untuk ditanam, maka kita pun masuk semayan. Kata Ibnu Qudamah, bila masuk semayan, masuk pula ayak. Bila dia perlukan ayak, kemudian dalam masa yang sama duk tunggu dia membesar tu, kita pun jagalah. Jaga macam mana? Kalau ada rumput, kita racun. Kalau ada benda-benda yang boleh menyebabkan padi rosak, kita racun. Gitulah lebih kurang. Lepas dah selesai buat kerja tu, jaga, kita pun tunggulah nak buat baik. Tunggu tu, kita dalam masa yang sama kita harap kelebihan kurnia daripada Allah Ta'ala. Hak tu dia panggil harap. Maksud gambaran harap tu satu istilah yang cukup mendalam. Bukan main cakap-cakap. Bukan macam apa? Cita-cita. Kamu cita-cita nak jadi apa? Saya nak jadi profesor. Bukan macam tu. Dia yang kata harap ni, dia ada tindakan. Maka begitulah keadaan seorang hamba bila mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bila dibangunkan di hari akhirat esok. Hari akhirat tu dia panggil masa untuk menuai. Masa kita nak menuai hari akhirat. Masa Allah Taala kata, letak amalan pulan bin pulan atas timbangan, atas neraca. Maka masa tu setiap orang mengharapkan hasil yang kita duduk tanam atas dunia. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis, ad-dunya madra'atul akhirah. Dunia itu tempat cucuk tanam, hasil dia di akhirat esok. Bila kita nak dapat hasil? Masa ketika Allah adili di padang mahsyar. Maka kata Ibnu Qudamah, pada waktu tu seseorang dia tak boleh nak dapat hasil melainkan apa yang dia tanam. Tuan-tuan, kita tanam padi, bulan 1 esok, bulan 1, bulan 2 nak padi dan pasti insya-Allah secara dia panggil apa, logiknya, bila kita dah tanam padi jaga, akan dapat padi insya-Allah. Adapun orang yang tak tanam padi, dia bulan 1 esok tak ada. Cara lain lah kot. Dan ni cerita kalau dalam situasi padi ni, bagi contoh satu sudah. Kalau contoh banyak lagi habis kot tu kan. Maka begitulah di akhirat esok, apa yang ditanam di dunia, manusia tanam atas dunia ni. Kata Abdul Samad Al-Falibani, Al-Falibani, apa nama? Falimbani. Dalam kitab dia apa nama? Sirus Salikin kalau tak silap. Dia kata setiap orang yang nak balik ke akhirat kena ada syarat dia. Kita nak pergi satu tempat, ada syarat. Nak pergi ke mana pun, nak pergi ke Mekah, ada syarat. Nak pergi keluar negara, ada syarat. Masuk immigration, kena cop pasport, kena ada visa, baru boleh masuk. Cop pasport, visa tak dapat, duduk tunggu orang tua ataupun balik. Jadi di akhirat esok, semua orang dia nak dapat hasil pada waktu tu. Maka yang akan mendapat hasil ketika Allah Ta'ala himpunkan manusia ialah orang yang menanam iman di atas dunia, dalam hati. Hati ni umpama, kata Ibnu Qudamah, hati ni umpama bumi lah. Hati kita ni umpama bumi. Maka iman itu umpama semayan di dalam tempat kita menyemai. Kalau kita tanam, tempat kita tanam. Iman itu tapak dia ialah hati.
Maka di akhirat esok, untuk kita tuai iman itu, untuk kita dapat hasil iman itu, mestilah di atas dunia kita tanam dengan tanaman iman. Saya nak ulang balik Abdul Samad Al-Falibani tadi. Dia sebut ada beberapa syarat yang perlu dilunasi oleh setiap orang yang nak balik kepada Allah ataupun yang berjalan menuju ke akhirat. Antaranya hak yang kita bincangkan beberapa minggu ini, iaitu yang pertama, dia kena ada takwa. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa. Buat bekal. Dia kena ada bekal. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kena ada bekal. Bekal itu takwa. Yang kedua, kena ada senjata. Bila sebut senjata, teringat lalu di sekarang ni di bumi Gaza di Palestin. Kalau tengok depa tuan-tuan, depa cita-cita apa? Bukan cita-cita, depa harap apa? Depa harap depa tu, Allahumma salli ala Muhammad, mewakili kita seluruh umat Islam di dunia. Alhamdulillah, kita tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi depa jadi wakil. Kalau kita duduk tempat depa tak tahu. Tak tahu. Depa dah hari-hari, dah berpuluh tahun, 70 tahun lebih, hari-hari tunggu kematian. Tuan-tuan, mereka setiap detik duk fikir, satgi siapa pula, satgi siapa pula. Bukan nak seronok macam kita, tak ada. Sebab tu kita kena jangan tinggal doa untuk saudara-saudara kita di Palestin, di bumi Gaza. Baik. Jadi mereka mengharapkan Gaza, bukan sekadar Gaza, bumi Palestin tu dapat kepada umat Islam. Jadi kata Abdul Samad Al-Falibani, orang yang nak balik ke akhirat dia kena ada senjata. Kalau mereka nak membebaskan bumi Palestin, kena ada apa dia? Machine gun ke, dia kena ada roket, dia kena ada drone, macam-macam lah. Tapi untuk kita nak balik kepada Allah, orang yang teringat dah, aku ni nak kena balik ke akhirat, dia mula dah teringat. Bila dia mula teringat, dia kena ikut syarat ni. Dia kena ada senjata. Yang kata senjata tu, dia kena ada zikir, zikrullah. Itulah senjata. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, siapa yang tidak ingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, dia akan mendapat kehidupan yang sulit. Bukan sahaja di negeri akhirat esok, bahkan di dunia pun tak tenang. Tuan-tuan, ada je masalah tak akan selesai. Yang kata dunia ni darul ibtila, tempat uji, tempat masalah. Maka nak dapat tenang dengan zikrullah. Maka zikrullah itu, kata Abdul Samad Al-Falimbani, itu senjata orang beriman. Selain itu doa, senjata juga. Doa silahul mu'min. Sebab tu jangan kita tinggal. Untuk sahabat-sahabat kita di sana, kita bagi doa. Kita tak mampu nak buat macam mereka, maka kita bagi doa. Baik. Yang ketiga, kena ada kenderaan. Ni antaranya lah. Kenderaan inilah dinamakan haram. Kenderaan inilah yang dinamakan haram. Optimis, ataupun dia panggil apa? Himmah. Ni orang yang dah teringin, yang dah mula teringat, aku nak kena balik pada Allah, aku nak kena balik negeri akhirat, tempat asal nenek moyang aku dulu. Bila teringat macam ni, dia nak kena ada kenderaan balik. Apa kenderaan dia? Harap tadi. Harap tu macam mana? Kita tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tengok di sebelah tu. Setelah Tuan Musa ni kata, seperti mereka yang mencita-cita, ni dia menjelaskan definisi cita-cita pula. Seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi. Ini cita-cita.
Dia tak sama dengan harap. Harap cukup complicated. Maksudnya ada tindakan-tindakan. Adapun cita-cita tak. Dia teringin nak padi tapi dia tak tanam padi. Ataupun dia tak ada tempat nak semai. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada berkahwin. Nak dapat anak, tengok orang jalan ada anak-anak teringin nak dapat anak. Tak kahwin. Tadi kena kahwin. Kerana perbezaan yang tersebut, ni nak pergi ke tempat yang kita sebut tadi. Bagaimana orang yang ada harap itu kenderaan untuk balik pada Allah. Cuba tengok ayat ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tu jelas Allah Taala sebut bahawasanya mereka yang beriman. Nampak? Ni bila kita nak dapat hasil di akhirat itu ampun daripada Allah, Allah sebut dulu orang yang beriman, tu sifat dia. Dia kena tanam iman di atas hidup dunia ni. Dan mereka yang berpindah daripada negeri kafir kepada negeri iman. Ni definisi yang Allah Ta'ala jelaskan sifat harap itu. Mereka ada tindakan. Apa tindakan mereka? Mereka berpindah daripada negeri kufur kepada negeri iman. Dan bersungguh-sungguh mereka itu buat sungguh-sungguh. Maknanya bukan main-main. Maknanya lagi dengan suatu pengharapan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala pada meninggikan agama Allah Taala. Bermula mereka itu harap akan rahmat Allah. Itulah orang yang ada sifat harap. Allah Ta'ala bagi tahu sifat orang yang ada harap ni. Pertama, dia beriman. Lepas tu dia beriman saja kan? Tak. Dia berhijrah. Dia awal Islam dulu. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak Allah Ta'ala itu menjadi Tuhan sekalian alam. Oleh kerana Nabi nak kepada Islam itu menjadi yang berkuasa di atas bumi ini, yang boleh dilaksanakan syariatnya, maka Rasulullah tak diam di Mekah saja. Tu nampak. Rasulullah berhijrah, tinggalkan dulu tempat yang boleh menyebabkan umat Islam terancam. Ni mungkin tak kena dengan asbabun nuzul ni, tapi ada gambaran dia di situ. Baik, Nabi berhijrah. Pergi mana? Pergi Madinah. Walaupun Mekah tu bukan negeri kafir. Sebab tu saya kata bukan asbabun nuzul ayat ni, cuman gambaran tu hampir. Nabi terpaksa tinggal sebab pada waktu itu Islam lemah. Pergi ke Madinah untuk dapat kekuatan. Lalu bersungguh-sungguh dalam berjihad pada jalan Allah. Maksudnya meninggikan syariat Allah. Maka itulah sifat orang yang berharap, kata Allah. Mereka itulah orang yang berharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah amat pengampun lagi amat kasih sayang. Jadi ayat ini sangat jelas dalam menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan harap kepada seorang yang berjalan balik ke negeri akhirat. Dia tak boleh semata-mata ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, mudah-mudahan esok di akhirat saya dapat syurga lah ya Allah. Lepas tu semayang dah, lepas tu puasa dah, lepas tu kedai nombor ekor penuh. Tadi dia tak, dia itu bukan harap. Itu bukan dinamakan harap. Dia tak masuk dalam ayat ni. Dia tak masuk dalam ayat ni. Maka dengan sebab itu, manusia yang nak berjalan balik pada Allah, dia kena perbaiki balik. Bila kata harap Allah ampun, maka dia kena tunaikan segala apa yang menjadi
asbab nak dapat hasil ampun tu. Allah suruh semayang, semayang. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh zakat, zakat. Allah suruh haji, haji. Allah suruh buat baik, buat baik. Allah suruh tinggal benda yang haram, tinggal. Maka itu dia panggil asbab untuk dapat ampun Allah. Baik. Dan bahawasanya jadi itulah yang dimaksudkan dengan sifat harap. Bagi orang yang nak balik pada Allah. Kenapa? Kerana harap itu kenderaan kita. Lagi saya nak tutup dengan satu cerita yang kata kenderaan tu macam mana. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapnya. Ni dia panggil, bila orang ni ada sifat rojak dalam diri dia. Tuan-tuan boleh faham kan? Masuk kata sifat rojak macam mana? Dia komplit. Dia ada usaha. Dia ada kesungguhan. Jadi orang yang macam ni, faedah dia suka nak cari benda yang dia harap. Umpamanya, mudah cerita, bukan nak puji, macam malam ni lah. Kita kata kita nak faham tentang sifat harap, maka kita pun berbincang sama-sama. Mudah-mudahan lepas ni kita faham lah. Begitu. Dan faedah bagi takwa, ni kesimpulan lah. Kesimpulan habis dah pada malam ni tentang sifat mahmudah, iaitu harap dan takut. Dia buat kesimpulan, sifat takut gemar pada lari daripada yang takut itu. Kalau orang dia ada sifat takut, yang Allah kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buat bekal wahai hamba-Ku, kamu nak balik kepada Aku, buat bekal. Apa bekal tu? Allah kata sebaik-baik bekal takwa, takut. Mudah kita cakap takut. Maka orang yang ada sifat takut, kata musannif sebagai kesimpulan, macam mana kita nak kenal? Dia lari daripada hak Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak bagi, dia lari. Hak Allah Ta'ala suruh tinggal, dia tinggal, itu maksud lari. Kita tak nampak lah orang berlari kan. Nampak kedai arak kita pun lari, tak nampak lah. Maksudnya jangan kita cuba untuk dekat dengan perbuatan yang Allah murka tu. Tu maknanya lari. Kita tinggal Allah murka. Itu dia panggil sifat takut. Dan sifat takut juga, kita cepat-cepat buat semua yang Allah Ta'ala suruh, supaya kita esok boleh dapat hasil di akhirat dengan ampun Allah. Baik. Dan barang siapa harap ia akan suatu, nescaya menuntut ia akan dia. Ni hak tadilah. Dan barang siapa takut akan suatu, nescaya lari ia daripadanya. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Ini paling dia kata apa? Paling rendah lah sifat takut tu. Kalau kita boleh koreksi diri. Saya boleh koreksi diri saya, tuan-tuan boleh koreksi diri tuan-tuan. Ada tak hak paling rendah? Sifat takutlah ni kita. Apa dia? Contoh dia. Paling kurang kita tak suka buat dosa. Kita tak suka buat dosa. Sebab tu hari tu saya dah bagi satu petua, bukan fatwa, petua. Itu yang disebut oleh almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya ulang balik. Untuk kita nak tinggalkan benda-benda dosa maksiat ni, kita bila nak minum air, kita baca bismillah, lepas teguk kita sebut alhamdulillah. Satu teguk. Teguk yang kedua baca balik bismillah, lepas teguk baca alhamdulillah. Yang ketiga sebelum nak teguk yang ketiga baca bismillah, lepas teguk yang ketiga baca alhamdulillah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi almarhum, selagi ayat tu duduk dalam badan kita, selagi itulah dia menghalang kita untuk teringin nak buat dosa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak apa buat ni dia kata usaha. Bila kita mengharapkan supaya kita
tak buat dosa, kita kena usahalah untuk bagaimana kita dapat meninggalkan dosa. Itu. Dan berpaling daripada dunia. Maksud berpaling daripada dunia, tak terlampau, orang panggil apa, macam mana nak sebut, kemaruk. Kalau tak mau dunia, matilah jawab dia. Duduk dalam tanah lah. Hak duduk atas tanah tu dia panggil dunia. Apa saja, makan, minum, berkahwin, semua dunia. Berpaling maksudnya jangan kemaruk sangat, sampai kita lupa apa yang sepatutnya kita buat, persediaan kita untuk bertemu dengan Allah dan sebagainya. Itu dimaksudkan berpaling. Tapi kalau dahsyat lagi, memang tinggal semua. Atau orang yang disebut al-muqarrabin, umpamanya imam-imam dulu, saya tak ingat siapa nama. Mereka ada di kalangan mereka anak raja, tinggal istana, pergi duduk dalam gua kerana tak mau dunia tu lekat. Tu orang yang al-muqarrabin. Macam mana al-muqarrabin? Hasanatul lil abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang baik-baik, kita rasa kita baik kita kata kita semayang, puasa, zakat, cukup kita baik. Tak, orang muqarrabin tak cukup. Mesti pastikan semayang tu bertepatan dengan syarat rukunnya, zahir batinnya. Kena jelas kalimah la ilaha illallah tu bukan hanya sekadar sebut, tapi mesti menghayati nafi dan isbat pada kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak yang memberi rezeki melainkan Allah. Tidak memberi makan melainkan Allah. Tidak memberi senang melainkan Allah. Tidak memberi balak melainkan Allah. Tidak memberi duka melainkan Allah. Isbat, nafi, begitu. Jadi semua itu dia panggil orang yang berpaling daripada dunia, dia menghalusi. Dan barang yang tiada mensebabkan akan yang demikian itu, maka ia perkhabaran hati, bukan takut. Tapi kalau tak sampai dia tinggal dosa, dia kata dia takut ni. Takut ni. Ni Allah Ta'ala murka, tapi buat juga. Tinggal semayang ni masuk dalam, boleh jadi masuk neraka wail, fawailul musallin. Kalau tak semayang, saqar. Kalau hak semayang tinggal-tinggal, boleh jadi masuk neraka wail, takut, tapi tinggal juga. Hak tu dia kata bukan betul, sifat takut dia tu tak betul. Hak tu cuma khabar, dia panggil lintasan je. Perasaan kita rasa macam aku takut lah, tak, belum cukup. Yang kata betul-betul takut, bila dia tinggal dosa tu, maknanya dia melaksanakan apa yang Allah perintah. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia, nescaya mensebabkan ia akan zuhud daripada dunia. Ni klimak. Klimak ni dicari oleh semua imam-imam madhab, termasuk imam kita madhab Syafi'i. Akhir sekali imam kita, Imam Syafi'i, dia beruzlah, meninggalkan masyarakat. Kerana apa? Kerana hak ni nak memahami, melaksanakan, merealisasikan maksud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke akhirnya dia zuhud dengan dunia. Maka sekarang menyebut hamba akan zuhud dan maknanya wallahu a'lam. Habislah. Nanti insya-Allah kalau Allah bagi kesempatan lagi, kita akan masuk bab zuhud. Saya tadi sebut nak cerita, tapi dah sebut wallahu a'lam ni. Tak boleh nak patah balik lah. No? InsyaAllah kalau ada masa ataupun suatu yang bertepatan, kita cerita balik apa yang sepatutnya tu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman dan juga rezekikan amal untuk kita, supaya kita semua sentiasa berada di atas landasan
harap dan takut yang sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, yang akhirnya kita dapat hasil di akhirat esok dengan redha dan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.